اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh habibuhu wa khaliluh wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, tetamu Allah yang dirahmati, alhamdulillah kita dalam perjalanan untuk balik ke Mekah, dan kita baru sahaja melepasi miqat Hudaibiyah. Tadi sebelum ke miqat kita telah pun ke Wadi Barakat, dah makan roti canai, dah makan nasi lemak. Terima kasih kepada orang yang belanja kita hari, MY Master Yus, Haji 2 kali, MY. Cuma jangan lupa untuk kita doakan kepada orang yang bagi kita makan. Nabi SAW selalu pesan untuk kita mendoakan kepada orang yang bagi kita makan. Apa doa dia? Yang tu doa kita nak makan. Tak doa orang yang bagi kita makan. Yang belanja kita makan. Okey, tak apa, ni kali kalau ada orang belanja baru kita ajar doa tu. Marketing kan. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, ya Tuhan, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, bagilah. Allahumma at'im man at'amani. Ya Allah, bagilah makan orang yang bagi aku makan, dan bagilah minum kepada orang yang beri aku minum. Apa maksud dia, kata para ulama? Orang yang belanja kita makan dan minum di dunia, kita doa kepada Allah agar Allah bagi dia makan minum dalam syurga, dan itulah makan minum yang hakiki. Amin. Allahu Akbar. Dia bagi kita makan di dunia, bagi kita minum di dunia, Allah gantikan dia semula dengan makan dan minum di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita pun nak buat sabil kan. MY pun nak buat sabil, Ustazah pun nak buat sabil. Nanti kita gabung, mungkin kita boleh buat hari Jumaat nanti, insya-Allah. Ada orang tak faham maksud sabil. Sabil ni maksud dia, kita kumpul duit, kita collect duit, kemudian kita nak bagi makan kepada orang-orang yang memerlukan. Nanti tuan-tuan puan-puan boleh tengok macam mana orang yang memerlukan makanan berebut-rebut untuk mengambil makanan. Kita ni alhamdulillah, kita Allah bagi rezeki macam-macam, kita taklah sampai tahap macam tu. Ada orang datang buat haji, buat umrah, apa yang dia bawa hanyalah bekalan pakaian dan duit tambang sahaja. Sampaikan makanan pun kadang-kadang terpaksa dia tunggu kalau-kalau ada orang yang agihkan.
Jadi insya-Allah kita ambil bahagian untuk kita fastabiqul khairat, berlumba-lumba buat kebaikan, dan antara kebaikan ialah bagi makan dan minum untuk mereka yang mengerjakan haji dan juga mengerjakan umrah. Dia kata tak boleh ke buat selain pada hari Jumaat? Boleh je. Cuma selalunya kita nak ambil keberkatan hari Jumaat. Jadi insya-Allah nanti boleh join, sama-sama lah kita mengambil bahagian. Baik, tadi di Wadi Barakat, kalau perasan tadi ada banyak ekor unta. Dan unta ni sendiri tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Dalam kaedah bacaan lain, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khalaqtu. Jadi Allah suruh tengok mengenai unta dan juga kejadian unta. Dan tuan-tuan pun tahu tak, dalam unta itu, selain daripada susu unta yang berkhasiat, ada juga tibun nabawi, ada juga perubatan sunnah, iaitu meminum air kencing unta. Tahu tak? Kalau tak tahu, kita nak patah balik, kita nak try tengok. Tak tahu kan? Nanti insya-Allah saya ceritalah yang tu, sebab nak cerita Hudaybiyah kan nak cerita terus. Cerita sikit. Okey. Satu kaum daripada luar, mereka datang ke Madinah. Bila mereka sampai ke Madinah, mereka ditimpa dengan penyakit. Sebab apa? Cuaca Madinah tidak sesuai dengan mereka. Kita ni tahu tak? Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sesuai dengan tempat kita lahir. Cuacanya, pemakanannya, bahasanya sesuai dengan tempat kita dilahirkan. Sebab tu kan, kalau perasan kan, katalah orang tu orang Kelantan, dia duduklah di Bandar Baru Bangi ke, dinilai ke 20 tahun, 30 tahun, sarapan dia tetap nasi kerabu, sarapan dia tetap laksam, lenggok bahasa dia tak tukar. Nampak tak? Jadi memang macam tu, nak buat macam mana? Sama juga kalau kita orang luar datang ke Mekah, ke Madinah, bukan negara kita, bukan sesuai dengan musim kita. Ada orang batuk, ada orang sakit, ada orang bila musim sejuk kulit dia gatal, mengelupas. Gatal tu, mengenyam tu lain. Mengenyam tu kita cerita lain kali. Macam-macam. Jadi mereka ini sampai daripada luar Madinah, mereka ditimpa penyakit dan Nabi suruh mereka ke hujung kampung berubat. Dan antara cara perubatan, air susu unta dicampur dengan sedikit air kencing unta. Dalam Bukhari Muslim. Dan Alhamdulillah, macam Ustazah beritahu tadi, apa yang Nabi suruh ni kadang-kadang kita tak boleh nak argue. Nabi suruh tu kadang-kadang kita sam wa ta'ah, dengar dan patuh. Dan Alhamdulillah Allah bagi mereka kebaikan dan juga kesembuhan. Tapi sayangnya susu dibalas tuba. Setelah mereka sihat, mereka rompak unta-unta tersebut dan mereka bunuh pengembala unta tu. Dan akhirnya Nabi SAW suruh para sahabat cari mereka dan jumpa mereka dan bunuh serta bakarlah mereka. Apabila para sahabat bersedia nak keluar, Nabi panggil mereka dan Nabi melarang untuk membakar mereka. Kerana innahu la yanbaghi ay yu'adzaba bin-nar illa rabbun nar. Tak boleh kita nak seksa azab dengan api malaikat Allah yang menjadikan api. Maka akhirnya mereka ditangkap dan akhirnya mereka dikenakan hukuman. Jadi nak bagi tahunya, salah satu perubatan adalah dengan menggunakan air kencing unta. Lalu tak lalu cerita lain, tak lalu banyak lagi perubatan-perubatan yang diajar oleh agama. Kalau lalu bismillah, tidak ada paksaan. Saya pernah sekali bawa jemaah umrah, seorang pakcik daripada Bandar Instek. Dia sampai, masa tu kita boleh masuk ziarah kandang unta. Sampai-sampai dia kata, Ustaz, dia kata, kenapa air kencing unta lagi mahal daripada susu? Jawapan dia, wallahu alam. Kalau susu tu, satu botol tu mungkin 5 rial, masa tu air kencing unta 10 rial. Kemudian dia tanya saya satu lagi soalan. Kenapa air dalam botol air kencing unta tu semua warnanya berbeza-beza? Jadi yang tu saya tak boleh jawab. Saya kata mungkin
unta yang kencing atau owner unta yang kencing dalam tu? Wallahu a'lam. Nampak? Dah dia tanya kita soalan, kita tak nak jawab. Jadi itu sedikit sebanyak mengenai unta. Dan unta ni sendiri ada beza kan. Kadang-kadang kita dengar ibil, kadang-kadang kita dengar jamal, macam-macam nama. Itu bersesuaian dengan umur unta dan juga jantina unta. Baik, Ustaz, memang dia jual lah air kencing unta. dia jual. Kalau kita pergi ke ladang, memang dia ada jual air kencing unta. Adakah dia macam tak perlu tapis minum? Yang tu saya tak pastilah ada saringan ke tak ada saringan. Tapi selalunya saya tengok di Yaman, Ustazah. Masa saya selalu bergerak ke Yaman dulu. Jadi memang kalau orang Yaman ni kalau ada unta kencing, dia akan tadah tangan dia dan dia minum macam tu biasa. Memang saya tengok sini dengan mata saya. Dia tadah dan dia minum. Dan dia suruh saya buat benda yang sama. Saya rasa kalau saya buat mati syahid, saya nampak tak? Jadi kita tak biasa. Jadi tak biasa, kita tak lalu. Tapi kita tetap tahu itu adalah perubatan. Dia lebih kurang macam dop lah, senang faham kan? Bila Khalid bin Walid jemput Nabi ke rumah dia, dia sediakan makanan tradisi, antaranya orang Syam, dop. Tak tahulah dia buat dop 3 rasa ke stik 5, kita tak tahulah. Jadi dia sediakan kepada Nabi. Nabi tak makan. Jadi dia tak syok lah sebab Nabi tak makan. Yang tu kita panggil signature dia. Akhirnya dia tanya Nabi, adakah Allah mengharamkan dop? Kata Nabi, tidak. Tapi aku tak makan kerana aku tak pernah jumpa benda ni di tempat aku. Jadi kalau kita tak biasa dengan perubatan tu, terpulanglah kepada kita. Tapi kita tak tolak benda tu. Macam saya dulu pernah dijemput ceramah di Kelantan. Dia bawa kita makan di tempat-tempat yang autentik. Saya sampai tu dia sedia saya sup belut. Saya tak boleh pergi sup belut ni. Dia tengok kita tak makan, dia tak syok. Lepas tu dia order pula itik serati. Tak itik. Tak lagi lah. Dia kari serati ni panggil apa? Serati kan. Saya memang tak makan. Last sekali dia order ke saya gearbox. Dia tahu, Ustaz, kalau tak makan gearbox ni saya order pula carburetor. Jadi nak bagi tahunya tak makan tu sebab bukan benda tu haram, tapi kita tak pernah makan dan tak berapa lalu, tapi kita tak tolak benda tu. Ini iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia senang je. Satu benda, kalau Nabi kata baik, datanglah 1000 manusia kata tak baik, benda tu tetap baik. Kalau satu benda Nabi kata tidak baik, datanglah jutaan manusia kata baik, benda tu tetap tidak baik. Senang. Betul tak? Macam contoh paling senang kan, kita nak aplikasikan perkataan ni. Macam semua orang tahu apa dia lalat kan, zubab. Bila jatuhnya lalat dalam minuman kita, Nabi suruh buat apa? Nabi suruh celup dan buang. Lalu tak lalu cerita lain, tapi itu iman. Kita pergi makan di kedai mamak. Kita order tembikai laici. Sampai-sampai tengok-tengok ada lalat. Kita tanya mamak tu, aneh, saya order tembikai laici ke tembikai lalat? Dia kata, tara lah bang. Soalan dia, kita tahu dah hadis Nabi kan. Celup, buang, ataupun kita nak suruh dia ganti lain? Sudah. Nak celup, buang, ataupun nak order lain? Bila nampak lalat tu ada, kita panggil aneh, tukar ni lalat najis mughallazah. Aneh tu bukan mughallazah lah Ustaz, ini mutawassitah lah dia kata, nampak tak? Jadi nak bagi tahunya iman. Okey, Hudaibiyah nak sampai Mekah dah Ustaz. Hudaibiyah. Saya bagi poin-poin lah sebab nak sampai Mekah dah. Perjanjian Hudaibiyah ini berdasarkan Nabi, kisah kronologi dia kan. Nabi SAW, Nabi bermimpi pada satu malam. Nabi masuk ke dalam Madinah. Nabi masuk ke Mekah. Dan Nabi menunaikan ibadah umrah. Dia sebenarnya Nabi terlalu rindu. Dendam. Nak balik ke tempat kelahiran Nabi. Dan Nabi terlalu rindu nak tawaf dan nak sa'i. Sampaikan terbawa-bawa ke dalam mimpi. Dan mimpi Nabi ini salah satu daripada tanda-tanda Nabi menerima wahyu. Nabi terlalu rindu.
Sebagaimana Nabi menyertai Nabi. Selepas tu Fatimah, Ummu Kulthum, kemudian Ruqayyah, semua mengikuti Nabi kecuali seorang putri Nabi yang bernama Zainab. Zainab tetap kekal di Mekah kerana dia bersama dengan suami dia Abul As. Dan ketika itu Abul As masih lagi belum Islam. Jadi dia tetap kekal bersama dengan suami dia. Sehinggalah bila berlakunya peperangan Badar, Abul As ni dia serba salah. Dia tak bermusuh dengan bapa dia. Walaupun masa tu dia bukan Islam lagi. Dan perkahwinan ini berlaku sebelum Islam. Kalau dia tak sertai pasukan Badar, kafir Quraisy, mereka akan kata dia seolah-olah pembelot bersyubhat dengan bapa dia, Nabi kita SAW. Tapi kalau dia menyertai peperangan tu, dia nak perang dengan bapa mertua dia Nabi. Jadi kita pendekkan cerita, dia dalam circle tu dan akhirnya dia menyertai Quraisy dan berperang dengan bapa mertua dia Nabi SAW. Dan bila menang, Islam menang, salah seorang tawanan perang adalah Abul As, menantu Nabi yang bukan Islam. Cuba bayang perasaan Nabi. Nabi ni dah 2-3 tahun tak jumpa dengan Zainab. Di Mekah, Zainab hanya tinggal suami dia, tak ada orang lain. Kerana saudara-saudara dia yang lain semua dah sampai ke Madinah. Nabi tengok Abul As, air mata Nabi bergelinangan sebab Nabi teringat kepada Zainab. Dan masa tu nak membebaskan diri, antaranya perlu membayar apa dia panggil apa, menebuskan diri dia, membayar dengan dirham, ataupun kalau sesiapa yang pandai menulis membaca, dia kena ajar 10 orang anak orang Islam menulis membaca. Bila dah pandai baru bebas. Abul As menulis membaca pun tak pandai. Masa tu Abul As pun susah. Saya sebut masa tu kerana selepas tu Abul As adalah salah seorang daripada orang kaya. Akhirnya Zainab dapat tahu yang suami dia kena tawan di Madinah. Dia ni serba salah. Sebab nak cari duit, dia tak ada duit. Cuma Zainab ada satu barang berharga. Barang tu adalah kalung pemberian ibu dia Khadijah masa hari perkahwinan dia dengan Abul As. Malam pengantin tu, malam angkat nikah tu, ibu dia hiaskan dia. Kemudian ibu dia pakaikan dia dengan kalung. Dan Khadijah bagi tahu kepada Zainab, dia sayang kalung ni, tapi dia sayang juga siapa dia? Zainab. Dan dia hadiahkan kalung ni kepada Zainab. Zainab ni dengan berat hati, dia orang susah. Yang ada yang bernilai hanyalah kalung tersebut. Zainab buka kalung tu dengan berat hati, wada' alal kis. Dia letak dalam satu plastik, satu bekas. Dia kata dekat seorang utusan, dia kata, tolong bawa bungkusan ni ke Madinah. Bagi tahu dekat Nabi, barang dalam bungkusan ni, Zainab nak tebus suami dia Abul As. Utusan ini daripada Mekah bergerak ke Madinah. Bila sampai di Madinah, Fikri برقاب فندقهم هذول هنا. لا يسارك اقول. لا انا اوديهم هنا، فندقهم هنا يا اخي. لا يسارك لو سمحت. فندقهم هذول هنا، فندقهم هنا. فندقهم هنا يا اخي، فندقهم والله. Dah kat Zuhur ke? Nampak lagi. يا اخي فندقهم هنا، فين اوديهم هناك بالله عليك؟ لا حول ولا قوة الا بالله، ايش هذا المخ ما في والله. Sabar. Dia kena U-turn sikit dah jauh. Belum lagi lambat ni. والله هنا المخ ما في اقسم بالله، السعودية هذا. Jadi utusan tu bawa bungkusan tu
jumpa Nabi SAW, dia kata, wahai Rasulullah, bungkusan ini daripada Zainab. Nabi dengar nama Zainab, air mata Nabi berkaca. Sebab Nabi tak jumpa dia dah 2-3 tahun. Dia berseorangan di Madinah, di Mekah. Semua adik-beradik dia dengan Nabi. Suami dia pula jadi tawanan. Air mata Nabi berkaca. Tapi Nabi masih tak tahu apalah bungkusan tu. Tapi utusan tu bagi tahu benda dalam bungkusan tu Zainab nak tukar dengan suami dia. Bila Nabi SAW ambil tangan Nabi, masuk dalam bekas tu, bila Nabi tengok saja kalung tu, Nabi menangis teresak-esak. 2 sebab. Sebab pertama, tadi Nabi rindu kepada Zainab. Yang kedua, Nabi tengok kalung tu mengembalikan nostalgia Nabi kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala an. Nabi teringat terus kepada Khadijah. Nabi menangis teresak-esak. Kita kan, kalau balik kampung lepas mak dan ayah kita tak ada, balik saja, sampai saja rumah, tengok rumah tu tak boleh tahan dah, teriak sebab teringat kepada ayah kita, teringat kepada mak kita. Masuk dalam bilik mak ayah kita, teringat kepada dia. Macam itulah Nabi. Dan Nabi kata kepada sahabat-sahabat, boleh tak Nabi kata, Nabi tak ambil peluang sebagai ketua. Nabi kata, boleh tak kalau sekiranya kalung ni dipulangkan semula kepada Zainab dan kita bebaskan suami dia Abul As? Maka sahabat kata, silakan wahai Rasulullah. Nak beritahunya macam mana Nabi rindu kepada Zainab anak Nabi, macam itulah Nabi rindu kepada Mekah. Bila Nabi SAW bermimpi Nabi masuk ke Mekah untuk buat umrah, maka Nabi kumpulkan kurang lebih 1,400 ke 1,500 orang sahabat dengan berpuluh-puluh ekor unta untuk dibawa masuk ke Mekah untuk Nabi SAW mengerjakan ibadah umrah. Dan mereka masuk ke Mekah dalam keadaan senjata yang mereka bawa itu senjata yang bersarung. Maksudnya menunjukkan orang Arab ni kalau dia bawa senjata tidak terhunus. Maksudnya nak masuk dalam keadaan aman, damai dan permai. Bukan nak perang. Kami datang daripada jauh nak masuk, kami nak menunaikan ibadah umrah, kemudian kami nak balik. Dan dalam rombongan ni, rombongan Nabi dalam 1,400-1,500 orang, ada isteri Nabi SAW. Kalau kita perasan kan, tiap-tiap kali Nabi SAW bermusafir, mesti isteri Nabi ikut serta. Kenapa? Kerana sebenarnya nak menjaga agama. Atau kalau seorang suami kalau bermusafir, kalau boleh, bawalah pasangan dia. Subhanallah, Allahu Akbar. Belum habis lagi. Jadi nak bagi tahunya apa dia? Supaya agama dia terjaga. Sebab manusia ni, kita lelaki, benda yang kita kena takut, fattaqud dunya wattaqun nisa. Benda yang kita kena takut, Nabi kata, takutlah kepada dunia dan takutlah kepada fitnah perempuan. Suami kena takut isteri lah. Maksud bukan itu. Maksudnya kita ni kalau Allah uji dengan dunia, mungkin kita boleh sabar. Tapi kalau Allah uji kita dengan perempuan, takut iman kita luruh. Iman kita luluh. Ustaz Syamsuri Haji Ahmad pernah cerita kat saya, Ustaz. Satu kisah macam mana seorang pensyarah tu kan. Ingat tak kisah tu? Yang kejadian yang di Pasaraya tu apa? Troli tu, ingat tak kisah tu? Kisah seorang lecturer pergi ke Pasaraya, dulu nama Makro. Makro ni Pasaraya lama lah kan. Jadi bila perempuan tu nak tarik troli tu sangkut. Jadi datanglah tolong seorang lelaki leraikan troli ni. Bila dia dah terlerai, dia nak ucap terima kasih. Bila nak ucap terima kasih, dia tengok lelaki tu, you. Lelaki tu, dia kata kat lelaki tu, you. Lelaki tu pun kata, you. Tak best. Tom. Yang tu pun Hindustan betul. Tom.
Rupanya mereka adalah merupakan, kata Ustaz Syamsuri, mereka adalah merupakan pasangan kekasih 30 tahun yang lepas. Dan mereka kembali bertemu di pasaran Makruh. Pasal itu. Jadi masa tu kata Ustaz Syamsuri pakat tukarlah apa dia, number pager. Masa tu tak ada telefon lagi. Pager yang kita tengok tadi kat museum tadi, sebelah telefon-telefon lama tu. Dan akhirnya luka lama berdarah kembali. Kembalilah mereka menyulam cinta. MY dah kahwin, dua-dua dah kahwin, dah ada anak, dah 50-an. Cinta itu buta, blind. Dan akhirnya apa dia? Perempuan ni pakat dengan lelaki ni, dia akan minta cerai daripada suami dia. Dan habis iddah, suami dia, dia boleh berkahwin semula dengan lelaki dia. Lelaki ni sebenarnya dah ada keluarga. Akhirnya kata Ustaz Syamsuri, satu pagi dia jumpa suami dia. Dia kata, abang, tolong ceraikan saya. Suami dia pun terkasima. Nak kata ada masalah keluarga, tak. Nak kata ada masalah talian, unify pun pasang dah. Nak kata tak ada anak, anak pun ada dah. Suami dia kata, dia kata kalau nak melawak pun, janganlah bulan Oktober, melawaklah bulan April. Orang buat April Fool, you October Fool. Full betul dia tak? Dia tak, abang cerai saya. Oleh kerana suami ni tercabar, dia pun cerailah isteri dia. Dan dia kata kat suami dia, kalau abang nak cerai saya, cerai 3, bukan 1. Suami ni tercabar, dia ceraikan isteri dia, Ustaz Syamsuri kata. Lepas dia cerai, dia telefon suami ni, lelaki ni, dia kata, Alhamdulillah, suami I dah ceraikan I. So, jangan lupa, tunggu saja habis iddah dan kita kahwin. Tahu lelaki ni kata apa? Siapa nak kahwin dengan you? I tak pernah pasang pun impian nak kahwin dengan you. Rupanya, kata Ustaz Syamsuri, dia dendam. 30 tahun lepas, bila family dia masuk meminang perempuan ni, family perempuan ni kata kepada family dia, anak you all dengan anak kami beza langit bumi. Berdiri pun tak sama tinggi, duduk pun tak sama rendah. Kira senang faham, yang ni kira family yang minum Starbucks lah. Yang ni family yang minum apa dia, kita panggil apa dia? Costa. Senang nampak. Dia kata apa? Sekarang pergi bagi tahu kat ayah you yang I buat macam ni, tengok dia boleh buat apa. Tengok fitnah, ada family elok-elok, gangguan orang ketiga, akhirnya bercerai dan akhirnya dia hidup terkotang-kating. Apa kesimpulan dia? Apa kesimpulan dia? Kesimpulan dia lain kali, wahai lelaki, dengar lelaki. Kalau pergi pasar raya ada perempuan tarik troli tak lepas, jangan tolong. Itu kesimpulan. Makcik pun tak boleh kira sangat, nampak tak? Jangan tolong. Biar dia tarik sendiri troli tu. Nak tolong je, tak boleh. Apa dia? Panggil staff Econ Safe ke, Tesco ke, tolong, nampak tak? Jadi apa dia? Fitnah lah. Jadi makcik hospital, tepi hotel. Itu kita tolong. Ustaz Fikri ada tak apa? Ustaz Fikri dia tak tergugat dengan fitnah perempuan, tapi takut juga dia pun kadang-kadang. Jadi nak bagi tahunya apa dia? Nabi bawa isteri Nabi. Dan ada poin penting tau, Nabi bawa isteri Nabi. Sebab bila kita tengok di hujung kisah apa dia perjanjian Hudaibiyah ni, nanti akan ada cerita yang mengenai niat bersyarat tu. Kan Nabi tak boleh masuk ke Mekah dan Nabi kena patah balik kan. Dan bila nak patah balik, antaranya Nabi sembelih dan juga Nabi bertahallul. Dan Nabi bagi tahu kepada sahabat, kita akan sembelih dan kita akan bertahallul. Tahu tak? Tak ada seorang sahabat pun yang bertahallul. Kerana sahabat rasa, kita datang bukan nak perang, kita datang nak buat umrah. Kenapa Nabi nak toleransi? Kenapa Nabi nak tolak Ansur? Kenapa bagi muka kepada orang kafir Quraisy? Jadi, bila Nabi tengok sahabat dalam keadaan tak mau tahallul, macam memberontak, Nabi manusia. Nabi masuk dalam khemah. Kemudian isteri Nabi tengok Nabi dan dia bagi idea yang mententeramkan Nabi. Wahai Rasulullah, macam ni lah. Ummu Salamah, kamu tahallul dahulu, kemudian kamu keluar dan tunjuk kepada sahabat. Jadi Nabi pun guna idea tu dan Nabi tahallul terlebih dahulu. Kemudian bila Nabi keluar, sahabat semua tengok Nabi tahallul. Semua pun bertahallul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini function seorang isteri
Bila suami dia dalam keadaan sukar dan susah, dia tahu macam mana nak handle keadaan suami dia, dan bukan dia menambah lagi MSG di atas. Boleh faham insya-Allah? Ini function seorang isteri. Sebab tu bila para ulama bahas kenapa isteri pertama Nabi Khadijah, seorang janda. Kenapa tidak isteri pertama Nabi seorang anak dara? Sebab Nabi thaqil, Nabi akan diletak atas Nabi satu perintah yang berat. Itulah menjadi seorang Nabi. Dan Nabi memerlukan seorang perempuan yang dah ada pengalaman rumah tangga, yang boleh handle Nabi di saat suka duka, nangis dan tawa. Itu bukan nasyid, tapi bunyi macam nasyid. Sebab tu bila Nabi balik daripada Gua Hira, dalam keadaan Nabi getar. Zammiluni, tolonglah. Ambil selimutlah aku, tolonglah. Khadijah yang dah ada pengalaman rumah tangga, dia boleh handle. Dia ambil selimut, dia selimutkan Nabi, dan dia sejukkan hati Nabi dengan kata-kata yang positif. Sebab dia guna pengalaman rumah tangga dia dulu. Kata para ulama, kalaulah ketika itu Nabi tak kahwin dengan Khadijah, Nabi kahwin dengan seorang anak dara yang tak ada pengalaman rumah tangga, tentu keadaan akan jadi semakin keruh. Duduklah atas bukit tu lagi, duduk. Duduklah tambah lagi 3 hari. Oh, mah ada elok-elok nak duduk atas bukit, gatai sangat, keruh. Jadi soalan dia, kalau kita ada masalah selepas ini, carilah siapa? Carilah Allah. Jangan buat kesimpulan bukan-bukan. Carilah Allah, nak bagi tahunya. Jadi dah sampai dah ni. Ustaz nak tambah, Ustaz? Tak ada. Ustaz, jadi perjanjian Hudaybiyah tu kan berlaku pada 6 tahun ke-6 Hijrah. Bulan Zulqaidah. Maksudnya 6 tahun Nabi tak masuk Betul. Makkah. Betul. Dah tempoh yang lama. Nabi terlalu rindu, Nabi terlalu dendam. Jadi masa tu, bila terlalu rindu dan dendam, antara salah satu amalan yang kita nak cerita di Madinah, Ustazah, bila orang Madinah ni dia terlalu rindu sangat nak buat umrah, nak masuk ke Mekah, kadang-kadang dia tak ada kesempatan, dia tak ada peluang, dia tak ada ruang, apa dia buat? Dia terus berwuduk dan ke Masjid Quba. Dan dia solat 2 rakaat. Kerana dia telah mendapat ganjaran satu umrah. Tapi sebenarnya kita lagi powerful. Kerana ada amalan yang kita buat di Malaysia, tak bayar datang sini, tapi ganjaran dia ibarat kita mengerjakan haji dan umrah sempurna. Dan jawapan dia insya-Allah kita akan cerita dalam bahas nanti insya-Allah. Bila kita berada di Madinah. Kita semua thriller je tau. Nanti kita akan cerita. Kalau tak cerita tu, anggaplah next punya umrah kita akan cerita insya-Allah. Baik, soalan? Nak masuk Mekah dah? Tak Fikri nak tambah? Ustazah tambah sikit, Ustazah? Tak apa, Ustaz. Ustaz, bagi Ustazah tambah sikit. Orang nak dengar Ustazah semua. Ustaz talbiyah dulu, Ustaz. Macam Ustaz Syukri. Ustaz talbiyah, minum ya. Bismillah. Talbiyah. Hak tadi tu. Talbiyah sedap. Masya-Allah, talbiyah sedap. Talbiyah. Tak habis minum, lambat minum. Talbiyah. Ambil tu, talbiyah. Siap tak Ustaz? Talbiyah. Tak, suara Ustaz. Tak lepas minum betul. Saya nak sambung ni mengajar ni. Tak sedap tu dia. Tak, Ustaz talbiyah sedap. Ustaz takut talbiyah. apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Siapa ingat masjid belah kiri ni? Belah kiri kita. Masjid Ar-Rajhi. Apa nama masjid ni? Ada Masjid Muraji tu? Ni bukan Masjid Rahim, Masjid Qatari. Masjid Rajhi satu lagi. Masjid apa? Masjid Aisyah kan? Ada dua masjid tau. Nama Aisyah. Satu Tanaim, satu Rajhi. Sebab apa dia letak nama Aisyah? Sebab nama mak dia. Bila dia nak buat masjid tu, orang tanya dia, berapa bajet dia? Dia kata tak ada bajet masjid untuk mak dia. Dan masjid nanti ada masa kita tengok masjid Aisyah di atau masjid Ar-Rajhi ni, nanti kita akan tengok masjid yang sangat tersegam indah, hasil sumbangan seorang anak kepada seorang ibu. Nanti tuan-tuan perempuan baca sejarah dia yang sangat menyentuh hati. Datang daripada jauh mencari sesuap rezeki, sehingga Allah Subhanahu wa taala kurniakan dia kekayaan yang luar biasa. Sebab tu pembaktian seorang anak kepada ibu dan ayah, Allah tidak akan sia-siakan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة ولك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Di atas ya. Boleh lepas ni cuba bawah tadi. Ini dah fanduk. Esok kita berhenti sini lah ni. Kita tengok jam dulu. Awal lagi ni. السلام عليكم. ينزلون من فندق الماسة. عذرة؟ فندق الماسة ماسة. عذرة؟ لا هذول ينزلون. كم واحد؟ 15 واحد. ما عندهم أغراض كمان. So nanti bila sampai, nanti tuan-tuan perempuan boleh nak buat umrah terus pun boleh, nak rehat dulu, nanti lepas apa Jumaat, lepas Jumaat lah, lepas apa, lepas solat pun boleh. So santai-santai lah. Santai-santai lah sayangku, bukan santai-santai lah saja menunaikan ibadah umrah insya-Allah. Terima kasih semua.
Mohon maaf ada Ustaz, salah dan nak silap. tanya soalan. Ya. Sebenarnya kita lebih dituntut memperbanyak, sebab ada yang kata memperbanyakkan tawaf tu lebih utama daripada memperbanyakkan umrah. Macam mana Ustaz? Dia memperbanyakkan tawaf tu lebih baik dan lebih aula daripada memperbanyakkan umrah. Cuma kalau ada orang datang, dia nak buat umrah tu mungkin dia dah buat, dia nak buat untuk orang lain, family dia, ahli keluarga dia, silakan, tidak ada masalah. Cuma yang tak buat tu kena perbanyakkan ibadah tawaf. Tapi kalau dia tak mau buat umrah pun tak apa. Tapi yang penting tawaf. Sebab tu saya pesan kepada diri saya dan semua, bila kita ada di sini, pastikan dalam satu hari itu mesti ada tawaf. Ya, Mesti ada. Sebab ramai orang nak datang, nak buat umrah, nak datang, nak tawaf sini. Allah pilih. Tak pilih mereka, pilih kita. Kalau mereka datang, tentu mereka akan bersusah payah untuk tawaf. Jadi kita yang Allah pilih, ambil peluang, ambil ruang, tawaf. Banyakkan tawaf. Nah? Jadi tawaf tu simple je kan Ustaz? Niat sunat tawaf je kan? Ya, 7 kali saja selesai. Cuma saya nak ingatkan dia tak ada tau apa sa'i sunat. Dia ada Ya, tawaf sunat. Betul. Sebab saya pernah jumpa orang, dia tegur saya, dia kata alhamdulillah ustaz baru lepas sa'i sunat. Saya kata sekali lagi. Baru lepas sa'i sunat. Jadi dia excited sangat, mungkin kursus umrah mungkin dia tertidur itu kan. Jadi dia tengok tempat tawaf ramai, sa'i tak ada orang, dia pergi sa'i sunat. Jadi banyakkan tawaf sunat, bukannya sa'i sunat, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih semua kerana mengikuti kita punya live dan kita punya ziarah hari ini. Ziarah luar, kita pergi ke museum, pergi ke Hudaibiyah dan sebagainya. InsyaAllah nanti kita akan susun lagi program-program untuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Cuma di sini kita perbanyakkan solat jamaah, insyaAllah. Jangan lewat, jangan tertinggal solat jamaah. Semoga Allah pelihara kita, insyaAllah. Allah pelihara akidah kita, iman kita. Dan paling penting, Allah jemput kita lagi untuk datang menunaikan haji dan umrah. Terima kasih. Kita dah sampai, kita akan tunggu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhenti je sini. Dia nak pergi mana? Nak berhenti tepi. Okey, lanjut. Subhanallah, alhamdulillah selesai perjalanan ziarah kita hari ini. Kita ada pergi museum, kita ada pergi ke Wadi Barakah. Kemudian kita ada singgah ke Masjid Hudaibiyah. Sebab tu tadi Ustaz Johari bercerita tentang Hudaibiyah. Dan sekarang di sini jam 11.18, Zohor jam 12.20. Lebih kurang 1 jam lagi akan masuk waktu Zohor. Dan kita tengok, cuba tunjuk. Ini umat Islam berpusu-pusu ni daripada hotel-hotel di area sini. Daripada jauh sebenarnya, ada yang berjalan 1 km. Bahkan mungkin ada yang 5 km ataupun lebih berjalan kaki waktu tengah hari panas ni untuk menuju ke Masjidil Haram. Dan tuan-tuan sekalian, kita akan sama-sama berjalan dan sama-sama melihat Masjidil Haram di hadapan mata sebentar nanti. Sebab tempat bas turun ni, parking ni sebenarnya memang dekat sangat dengan pintu masuk penginapan kami. Dan juga sangat dekat dengan berdepan saja Masjidil Haram. Jadi insya-Allah kita perlihatkan berkongsi suasana solat Zuhur secara langsung daripada Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah. Bismillahirrahmanirrahim. Encik nak buat apa? Syukran jazilan. Okey. Bismillah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Dah turun. Sekarang tuan-puan sekalian, alhamdulillah, sebentar nanti kita akan perlihatkan Masjidil Haram. Dah banyak juga perubahan sejak daripada kami datang umrah tempoh hari. Banyak bahagian yang telah siap dan kita dah boleh lalu laluan dalam Masjidil Haram ni, masya-Allah. Okey, mereka yang dah biasa datang umrah akan kenal laluan yang kami sedang lalu ni. Waalaikumsalam. Boleh ambil gambar Ustazah? Boleh, masya-Allah. Daripada mana? Malaysia. Dari Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Okey, boleh. Alamak, tapi pakai macam ni pula. Bila balik Ustazah?
12 bulan. Terima kasih Ustazah. Barakallah, moga haji yang mabrur. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Ambil kau. Macam tu itu sebab kat Ustaz Asli. Itulah kau main. Kayu buat kat Ustaz Asli kan itu. Jumpa atas lift saja kita datang umrah saya. Ya. Lepas tu orang salam-salam Ustaz Asli. Ya Allah Ustaz Asli ni Ustaz Asli. Kita bangun Saja buat-buat. Lakonan menjadi Ustaz. Masya Allah. Perlihatkan di sana sebelah kanan adalah Masjidil Haram, sebelah kanan. Masya Allah. Tu. Begitulah. Tapi kita tak berhenti. Tak, orang akan cam sebab orang tengok suami saya. Akhirnya kena buka juga. Apa sebenarnya yang kenal ni? Tak, orang kenal Ustaz Tengku. Ni tunjuk. Fokus Masjidil Haram. Barakallah, fokus. Kita boleh nampak Masjidil Haram yang kubah. Cuma kena zoom. Cuma kena zoom. Tak nampak Masjidil Haram tu. Sebab Masjidil Haram kita tahu kelilingnya adalah bangunan-bangunan hotel. Nanti kita tak Aziz lah. Ya, confirm Ustaz. Kita makanan kat dia. Ustaz kena atur banyak. Seorang demi seorang. Ya. Allah tanpa sekalian, kami mendoakan ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kalian boleh lihat lautan manusia yang sedang menuju untuk masuk ke dalam Masjidil Haram bagi menunaikan solat Zuhur. Subhanallah, sekarang matahari memang sedang tegak. Kami baru sampai daripada ziarah luar ke Hudaybiyah dan sebagainya. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, kami mendoakan semoga kalian dijemput Allah sebagai duyufur Rahman, tetamu Ar-Rahman, untuk menunaikan haji dan juga umrah beserta ziarah Rasulullah di Masjidin Nabawi. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Subhanallah, tuan-tuan dimati Allah sekalian, kalian akan lihat ini adalah antara pintu utama masuk, yang mana bila masuk je ke situ terus kita akan melihat Kaabah. Ini adalah laluan masuk utama untuk ke dataran dataran utama yang dataran bawah yang mengelilingi Kaabah. Dan sebenarnya kalau daripada sini, masya-Allah, daripada luar ni pun jika kita zoom kita dapat melihat Kaabah. Okey, masya-Allah. Kami ni baru balik pada ziarah. Kami perlu hantar barang dulu ke atas sebab susah juga kalau bawa barang yang agak banyak untuk masuk untuk solat. Tapi Ustaz, sini Ustaz. Kalau kita zoom dari sini, sebenarnya kalian terus boleh melihat Kaabah. Sama-sama boleh lihat terus Kaabah. Masya Allah, Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah, subhanallah. Sini. Ni, Ustaz cuba zoom. Tu Kaabah. Bukan. Sini. Ustaz tengok dulu. Nampak tak Kaabah tu? Depan pintu tu. Cuba zoom. Kena zoom. Okey, Masya Allah, Allahu Akbar. Nampak tak sahabat-sahabat? Daripada pintu utama ni terus kalian boleh melihat Kaabah. Pintu utama ni. Dan pintu utama ni baru buka untuk haji ni. Baru siap. Siapa yang datang awal tahun apa belum siap lagi pintu ni. Gerbang utama ni. Terus ini laluan masuk, nampak berpusu-pusu semua masuk untuk melakukan tawaf. Untuk melakukan umrah. Subhanallah. Subhanallah, Allahu Akbar. Terus nampak kan?
Okey, jom. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, sekarang masing-masing kita ada lebih kurang 1 jam lagi untuk solat Zuhur. Maka masing-masing sedang sibuk sebenarnya buat persiapan untuk ke Masjidil Haram. Kalau paling lambat pun kita masuk setengah jam sebelum. Sebab kalau lambat memang kita tak dapat masuk kerana penuh. Dan semayang di luar, dataran ni boleh solat tapi panas lah. Di bawah kepanasan, panas bawah, panas atas. Jadi Masya Allah, Alhamdulillah tuan-puan sekalian. Maka di sini dahulu perkongsian pada hari ini daripada ziarah luar Makkah tadi. Kemudian kita masuk, berjumpa lagi insya-Allah. Didoakan semua dijemput Allah sebagai tetamu Ar-Rahman menunaikan haji, umrah dan juga ziarah Nabi di Madinah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.